عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Rabbi yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, kita sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kudrat dan iradatnya telah mempertemukan kita lagi pada malam ini di dalam siri kuliah Maghrib, dan insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Malam ini kita akan bincang berkaitan dengan bab taubat. Taubat, mudah-mudahan segala isi perbincangan yang disebut di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini kita dapat ambil pengajaran dan seterusnya kita melaksanakan, kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita seharian insya-Allah. Dan pada minggu lepas minta maaf kerana tidak dapat hadir kerana sibuk mengurus di surau sekolah pun, kerana dicalonkan untuk pertandingan peringkat kebangsaan. Jadi alhamdulillah telah dipantau pada hari Selasa lepas. Tinggal lagi tunggu keputusan lah dapat atau tidak. Jadi kebetulan pada hari Jumaat lepas tu saya ada menghubungi asisten pada YB Muiz Bicho, dan dia bagi banyak pokok-pokok bunga untuk ditanam di kawasan surau sekolah tu. Jadi waktu maghrib tu masih lagi mengurus bunga, tak siap-siap. Jadi alhamdulillah pada malam ini walaupun agak lewat, tapi alhamdulillah dapat hadir juga. Jadi insya-Allah kita sambung pengajian kita pada bab taubat. Mungkin kalau 2 minggu lepas kita bincang berkaitan dengan bab hak kedua ibu bapa kepada anak. Jadi pada malam ini tuan-tuan boleh tengoklah bab yang di awal sedikit tu, bab taubat. Kerana tuan-tuan, kita ni saya kira tak kira saya sendiri ataupun tuan-tuan, kita tidak boleh lari daripada melakukan dosa. Kita ni bergelar manusia biasa, kita bukan maksum. Yang digelar maksum itu Nabi, terpelihara daripada melakukan dosa besar ataupun kecil. Jadi bila kita ni bergelar manusia, memang kita tak boleh lari daripada melakukan dosa. Dan ubat untuk menghapuskan dosa ialah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. At-taibu minadz-dzambi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosa yang dia lakukan, kaman la dzamba lahu, sepertilah dia tu tidak mempunyai dosa. Jadi saya rasa amat penting untuk kita ambil gerak benda ni, kerana kita tak pasti tuan-tuan bila kita akan dijemput. Saya pada 2 hari lepas dikejutkan dengan kematian kawan rapat saya yang sama-sama belajar di Mesir. Dikejutkan dengan kematian dia kerana terlibat dalam kemalangan jalan raya di Gua Musa. Di Gua Musa, cerita dia balik daripada sekolah, mungkin kalut sikit nak balik jumpa anak isteri. Laju sikit dia potong lori, tak sempat dia melepasi lori, lalu bertembung dengan kereta, jatuh atas jalan, digilis oleh kereta.
terus mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tuan-tuan, kematian yang begitu kita minta jawablah kan. Walau bagaimanapun kita tak pasti bila kita dijemput dan bila dalam keadaan macam manakah kematian kita. Jadi saya kira bab taubat ini amat penting untuk kita bincangkan. Kerana apa tuan-tuan? Perjalanan kehidupan kita ini merupakan perjalanan menuju kematian. Perjalanan menuju kepada kematian. Daripada sehari ke sehari yang berlalu, diibaratkan kita makin jauh daripada rumah kita dan makin dekat dengan pintu kubur. Walaupun benda itu kita rasa tak perasan, tetapi itulah hakikat yang perlu kita akui. Kehidupan kita ini merupakan suatu perjalanan menuju kepada kematian. Abu Al-Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Ubaid bin Umair berkata, Adam alaihi salam telah berkata, Ya Rabbi, innaka sallamta alayya iblis wa la astati' an amtani'a minhu illa bika. Qala la yuladu laka waladun illa wakkaltu alayhi man yahfazuhu min makri iblis alayhi al-la'na wa min qurana'i as-su'. Qala ya Rabbi zidni. Qala al-hasanatu bi'ashri amthaliha wa aziduha والسيئة بواحدة وامحوها. قال يا ربي زدني. قال التوبة مقبولة ما دامت الروح في الجسد. قال يا ربي زدني. قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Maksudnya ini Nabi Adam yang mengadu, wahai Tuhanku, engkau telah memenangkan iblis ke atasku sehingga aku tidak dapat mengelakkan diri daripadanya kecuali dengan pertolonganmu. Firman Allah, tiada lahir seorang anak melainkan telah saya datangkan kepadanya yang menjaganya dari tipu daya iblis dan daripada jin-jin yang jahat. Lalu Adam berkata, tambahkan bagiku. Jawab Allah, saya beri pahala setiap hasanat ataupun kebaikan dengan 10 kali ganda, dan ada harapan akan ditambah pada bulan-bulan tertentu, terutama sekali kalau bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan biasa kita telah ditetapkan dengan ganjaran-ganjaran sekian-sekian kelebihan ataupun fadilah. Tetapi bila bulan puasa itu lain lagi ganjaran ataupun bonus. Jadi Allah Ta'ala jawab, saya memberi pahala kepada setiap kebaikan dengan 10 kali ganda, dan ada harapan ditambah. Sedangkan kejahatan satu lawan satu. Kalau kita melakukan kejahatan, satu kejahatan hanya satu sahaja, kita dibalas dengan dosa, bukannya berganda seperti mana kita melaksanakan kebaikan. Dan ada harapan dihapus. Maka Adam berkata lagi, tambahkan bagiku. Firman Allah, taubat tetap diterima selama ruh dikandung badan. Maka Adam berkata lagi, tambahkan bagiku. Firman Allah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-Ku yang telah sewenang-wenang menggunakan masa hidup untuk perbuatan yang tidak berguna, kamu jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sesungguh Allah dapat mengampunkan semua dosa. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, berlaku dialog Nabi Adam alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana dia tak puas hati, kerana dia telah tertewas, dan Allah Ta'ala telah memenangkan iblis, dan Allah Ta'ala telah memberi keizinan kepada iblis la'natullah untuk menyesatkan umat manusia sampailah ke hari kiamat. Jadi tuan-tuan, kita nak kepada syurga Allah Ta'ala ni memang bukan senang untuk dapat. Ibrahim bin Adham, wali Allah, ketika mana dia nak qada hajat, dia sakit perut dan nak qada hajat,
Waktu itu dia berada di satu pekan. Dia pergi nak masuk tandas, lalu penjaga tandas minta supaya dibayar dengan 2 dirham. Lalu dia pun bayar dan dia keluar daripada tandas. Dia menangis. Dia menangis bila ditanya, kenapa kamu menangis? Lalu dia cakap, tempat sejijik ini pun kena bayar nak masuk, apatah lagi nak masuk syurga Allah. Jadi tuan-tuan, ini satu simbolik ataupun satu, walaupun agak biasa tetapi kita boleh fikir. Jadi dia menangis kerana apa? Kerana dia memikirkan nak masuk tandas, nak buang air kecil ataupun nak mandi, nak buang air besar, itu pun dibayar. Apatah lagi nak kepada syurga Allah yang memang tak ada tolak bandingnya, yang memang tempat segala kenikmatan berkumpul di situ. Jadi dia menangis. Kita pernah ke tak? Pernah ke tidak tuan-tuan terfikir benda itu? Nabi pun dah sebut, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ingat-ingat, benda ataupun ganjaran di sisi Allah itu sesuatu yang mahal. Ala wahiyal jannah, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh ambil pengajaran. Nak masuk tandas pun kena bayar. Nak kepada syurga Allah, semestinya kita buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbalik kepada dialog tadi, Nabi Adam ni meminta supaya Allah Subhanahu wa taala menggandakan, minta supaya ditambah segala amal ibadat untuk berdepan dengan iblis laknatullah alaihi. Kerana tuan-tuan, iblis ni tidak pernah putus asa. Dia akan datang min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Maksudnya dia akan mendatangi umat manusia daripada aydihim, daripada hadapan, min khalfihim belakang, aymanihim sebelah kanan, syama'ilihim sebelah kiri. Dia akan mendatangi, dia akan menggoda umat manusia tak putus asa. Dia dengan cara apa? Dengan cara mana sekalipun untuk memastikan kita ni jadi kawan dia di neraka. Jadi insya-Allah bab taubat pada malam ini kita akan tengok sedikit sebanyak huraian dan penjelasan yang akan dibincangkan dalam bab ini. Abu Alais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas, dia berkata bahawasanya Wahsy yang membunuh Hamzah pada bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menulis surat kepada Rasulullah, sesungguhnya saya ingin masuk Islam tetapi terhalang oleh satu ayat. Wahsy ini dia telah membunuh dengan panahnya, di antara istilahnya penembak tepat. Ini pemanah tepat. Mana Maulana ada kan? Dia nampak dia pun ada dia. Ada rakan kita. Dia pun ada nampak ikut memanah. Jadi Wahsy ini telah memanah sehingga syahidnya Hamzah Asadullah. Tetapi Allah Ta'ala telah memberi hidayah kepada dia. Lalu dia menulis surat kepada Nabi SAW untuk masuk Islam. Tetapi apabila dia tengok kepada ayat ini, seolah-olah dia tu tak boleh, terhalang. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, dan tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah kecuali dengan hak, dan tidak berzina, dan siapa yang berbuat itu maka ia menanggung dosa, sedang saya telah berbuat semua itu. Maka apakah ada jalan bagiku untuk taubat? Jadi ini dimaksudkan bila Wahsy ini dia telah membunuh Hamzah Asadullah, yang digelar Hamzah ini singa Allah, seorang pahlawan yang gagah berani. Jadi Wahsy ini dia bunuh Hamzah Asadullah, tetapi dia rasa insaf, dia menyesal dan dia nak kembali kepada, dia nak memeluk Islam, tetapi dia rasa terhalang kerana yad'una ma wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Jadi dia telah menyalahi apa yang disebut, yang dilarang di dalam Al-Quran. Jangan kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah. Maksudnya
membunuh orang yang berperang fisabilillah, dia telah bunuh. Lalu turunlah ayat selanjutnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali mereka yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh, maka untuk mereka Allah Ta'ala akan menggantikan dosa-dosa mereka dengan hasanat. Tergantung ayat dia. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh, maka untuk mereka Allah Ta'ala akan menggantikan, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, kejahatan mereka, dosa-dosa yang mereka lakukan. Sayyi'at itu keburukan, kejahatan. Hasanat dengan kebaikan. Iaitu dengan syarat apa? Man taba, taubat. Taubat yang sebetulnya, bukan taubat. Kalau kami di Kelantan ada istilah taubat sarung golok, lepas taubat buat pulak. Ini bahasa Kelantan. Dia pantun dua kerat. Taubat sarung golok, golok. Naik musim minggu depan ni nak potong lembu ni. Kena asah siap-siap. Sini panggil apa? Pisau kan? Itu dipanggil golok tu. Yang digunakan untuk potong sapi. Bahasa Bugis panggil apa? Panggil pisau je kami. Pisau tu yang pendek, yang potong sayur di dapur tu. Dia kata taubat sarung golok, lepas taubat buat golok. Jadi kita tak nak gitu. Kita nak bila kita bertaubat ni tuan-tuan, di mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, tubu ila Allah, taubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Jangan lepas taubat pula, tak boleh. Dengan cara apa? Kita menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan dan kita berazam, kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan ataupun untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang telah kita buat. Tak kiralah tuan-tuan, saya bukan yang bercakap di sini pun tak terlepas daripada dosa. Tapi kita datang di sini untuk kita bermuhasabah diri kita masing-masing. Kalau kita di rumah kadang-kadang kita terbabas, kadang tertidur. Kalaulah yang jenis makan sebelum maghrib tu kan, pas salat maghrib tidur. Jadi alhamdulillah tuan-tuan ini telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamu Allah pada malam ini. Dan insya-Allah sedikit sebanyak perbincangan kita pada malam ini mudah-mudahan boleh memberi satu istifadah, satu faedah, manfaat, dan boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi kita kena ingat, bila kita lakukan dosa tuan-tuan, Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Tinggal lagi kita bertaubat kepada Dia. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Allah Ta'ala ni Maha Maaf dan Maha mengampuni dosa-dosa hamba. Okey, saya nak bawakan satu kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah Sa'labah bin Abdul Rahman Al-Ansari. Dia ni hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia ni selalu berada di majlis Nabi. Pada satu hari dia telah terlihat aurat seorang wanita. Aurat wanita sedang mandi, bukan bogel pun. Dia mandi. Cakap dia pakai pakaian mandi lah. Dia atas ni dia terlihat wanita sedang mandi. Jadi desakan nafsu dalaman badan dia tu tak mampu untuk menghalang dia supaya tidak berulang kali tengok. Itu kadang-kadang kan, kadang-kadang mungkin kita ada pentafsiran sendiri. Tak tengok rugi, dia tengok dulu maksud taubat. Jadi dia terlihat aurat wanita sedang mandi. Lepas tu berulang sebanyak 2 kali. Dia rasa nak lawan benda tu, tapi terlihat juga menyebabkan dia malu dengan Nabi SAW. Sebab dia ni antara sahabat yang memang jaga betul daripada maksudnya dia memang jaga daripada melakukan dosa-dosa, sama ada besar ataupun kecil. Tiba-tiba dia telah digoda oleh syaitan dan dia terlihat pada aurat wanita. Maka dia sangat malu dengan Nabi dan dia bertapuk pergi jauh ke dalam gua
bertabung selama 40 hari. Jadi pendek cerita, bila sahabat yang lain bertanya di mana Sa'labah, Nabi pun bertanya, dan Nabi hantar beberapa orang untuk mencari Sa'labah. Maka jumpalah dengan Sa'labah dan diminta supaya balik, payah dah bertabung. Maka dia balik jumpa dengan Nabi. Maka Nabi menawarkan, hendakkah kiranya aku bagi satu doa kepadamu untuk memastikan jiwa kamu itu berada dalam tenang, untuk memastikan dosa-dosa kamu itu dan harapan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kamu. Maka Sa'labah pun bersetuju. Maka Nabi pun memberilah doa yang selalu kita baca pada setiap kali doa selepas solat dalam surah Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu dia balik ke rumah dan dia beramal betul-betul. Dia siang dan malam sehingga kan tubuh dia dia kurus, tak lalu makan tuan-tuan. Gara-gara dia terlihat, sekali dia terlihat aurat perempuan. Kita ni saya rasa hari-hari tengok ada di tempat kerja, kita tengok on the way di perjalanan dari rumah nak datang ke masjid pun kita tengok. Siapa tak pernah tengok? Siapa yang boleh jamin memang dia jaga, dia tak pernah tengok aurat wanita? Ada? Okay, temperan tak? Susah. Sebab kita tak terlepas. Jadi tinggal lagi tuan-tuan, kita bincang tak taubat, insya-Allah. Kita taubat kepada Allah. Memang yang tidak disengajakan tu mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Yang kita sengajakan, yang kita sekali-sekala. Sekarang ini boleh dikatakan majoriti kita pakai smartphone. Smartphone lepas tu ada internet. Di mana je boleh melayari maklumat di ujung jari. Kalau cari maklumat, alhamdulillah. Takut-takut tengok yang porno, tengok benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita muhasabah bersama. Mungkin kita ada jawapan sendiri. Biarlah. Itulah inilah macam-macam. Banyak sudah dibincangkan oleh ulama-ulama dan Syekh Yusuf Qardawi, Dr. Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Banyak dalam fatwa muasarah disebut tadi semua mengharapkan tak dibolehkan. Walaupun ada yang kata suami isteri boleh tengok, nak belajar, banyak lagi mulai boleh tengok. Alasan itu nak belajar. Saya rasa benda ni otomatik dia pandai tu, tak payahlah tengok. Jadi tuan-tuan, kita ambil kepada cerita Sa'labah tadi. Bukan sengaja pun dia pergi dia tengok, tetapi bila dia tengok terasa nak tengok lagi. Menyebabkan berulang 3 kali dia tengok. Tapi malunya dia dengan Nabi, 40 hari dia bertabur, keluar dia dari persembunyian tu, dan Nabi bagi doa tu, dia balik dia amalkan. Lalu dalam masa 8 hari dia jatuh sakit, 8 hari dia sakit, dan dia telah dijemput menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, dia meninggal dalam keadaan siang malam dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sewaktu pengebumian, sewaktu majlis untuk mengebumikan, mengurus mayat dia tu, waktu tu sahabat tengok Nabi berjalan berjinjing dengan ujung kaki, bukan dengan satu kaki penuh tak. Lalu sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, ramainya aku nampak malaikat turun mengiringi jenazah Sa'labah Abdul Rahman Al-Ansari sewaktu pengebumian jenazah. Jadi tuan-tuan, kita ambil pengajaran. Ini baru satu kali dia buat dosa, tuan-tuan. Kita sebenarnya tak tahulah. Masing-masinglah kita balik nanti kita cuba buat pengiraan berapa dosa yang telah kita buat. Agak-agak balance ke tidak? Banyak yang mana? Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Buat yang baik walaupun sebesar zarah pun akan masuk pada mizan, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat jahat walaupun sebesar zarah pun dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada tuan-tuan, seperti saya sendiri, kita muhasabah, cuba kita tengok balik checklist sepanjang hidup kita ni. Kalau rasa banyak sangat,
cepat-cepatlah kita bertaubat. Jangan kita nak macam-macam alasan kita bagi. Dan sekarang ini di laman sosial, tuan-tuan, ada satu artis tu, apabila dia ditanya bilakah dia nak bertudung, dia jawab belum sampai seru, dan dia kata sudah menjadi, Allah Ta'ala sudah takdirkan dia belum lagi nak bertudung. Inilah tuan-tuan bahayanya. Sebab mungkin tuan-tuan yang mengikuti orang kata isu-isu semasa, ada satu ulama muda di Semenanjung sana tu, dia telah mengeluarkan satu statement ataupun kenyataan. Sudah menjadi ketentuan Allah, tak payahlah bising-bising petrol naik 20 sen, sudah ditentukan. Jadi ini kena faham betul-betul. Jangan semua benda kita nak sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan, mungkin ini akan disebut oleh Ustaz Syafi'i dalam pengajian kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah tu, akan disebut macam mana akidah Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, banyak macam-macam. Bagaimana akidah-akidah yang menyimpang daripada yang sebenar. Kita ni semua berakidah Ahli Sunnah wal Jamaah, tetapi semua ada dibincang dalam kitab tu yang dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz Syafi'i tu. Nanti akan dah sampai bab tu. Dah sampai. Dia bincang Mu'tazilah ni macam mana dia punya pegangan dia, Qadariyah macam mana, Jabariyah macam mana. Dia semua dia sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah, satu hamba Allah ni ditangkap kerana mencuri. Apabila ditanya, dia kata, nak buat macam mana? Allah Ta'ala sudah tentukan saya mencuri. Kepala otak dia. Jangan ingat semua benda nak sandar kepada Allah Ta'ala. Sebab tuan-tuan ingat balik cerita yang saya dah sebut di awal kuliah saya tahun lepas lagi. Seorang etis yang datang bertemu dengan Imam Abu Hanifah, dia kata tak adil Allah Ta'ala ni. Kita nak ke kita tak nak ke, dia telah menghidupkan, dia telah menghidupkan kita di dunia, dan dia telah menetapkan kamu ahli syurga, kamu ahli neraka. Allah Ta'ala tidak adil. Sebenarnya salah tuan-tuan. Sebetulnya Allah Ta'ala kirim kita ke dunia ini. Setiap umat yang dikirim ke dunia ini, bukan dia kirim saja-saja. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Setiap umat yang diutuskan, Allah Ta'ala hantar rasul. Ani'budullah wa jtanibut taghut, untuk memastikan umat yang dikirim ini ani'budullah, sembah Allah, wa jtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Jangan kita nak salahkan kepada takdir. Kita ni tak mahu sebenarnya hidup di dunia ni. Kita tak mahu Allah Ta'ala jadikan kita. Tak payah untuk alasan yang tak masuk akal. Allah Ta'ala sudah kirim Nabi dalam masa yang sama. Banyak juga bapak-bapak syaitan. Kalau di Mesir terkenal dengan Fir'aun laknatullah, dan pada masa tersebut, pada masa yang sama Allah Ta'ala kirim Nabi Musa. Jadi jangan nak salahkan Allah Ta'ala. Kalau kamu ikut Fir'aun, neraka adalah tempat kamu. Kalau kamu ikut Nabi Musa, surga insya-Allah. Itu sifirnya tuan-tuan. Jangan semua benda kita nak sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbalik kepada seorang artis yang memberi jawapan, belum sampai seru, belum lagi, saya ingat ini seolah-olah mempermainkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu benda yang perlu kita elakkan. Takut-takut pahaman ini menular. Dengan sekarang ini tuan-tuan, Islam liberal, dengan kata apa, golongan wanita nak memperjuangkan hak wanita. Yang kisah Aminah Wadud jadi imam salat Jumaat, ada tuan-tuan tengok Aminah Wadud yang heboh dulu. Sebab dia kata tak ada beza, perempuan pun mesti setaraf dengan lelaki. Dia mengimamkan salat Jumaat. Ada kes berlaku. Maka Nabi SAW mengirim ayat kepada Wahsy, lalu dijawab oleh Wahsy bahawa di dalam ayat ini ada syarat, iaitu harus beramal saleh. Sedang saya belum tahu apakah dapat melakukan amal saleh atau tidak. Maka turun lagi ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni pada sesiapa yang mempersekutukannya, dan mengampuni semua dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki
mendakinya. Jadi kesimpulannya, dosa Wahsy yang telah membunuh Hamzah Asadullah itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Ayat ini telah dikirim kepada Wahsy, maka jawab Wahsy, di dalam ayat ini ada juga syarat, dan saya tidak mengetahui apakah Allah hendak mengampuni saya ataupun tidak. Maka turun lagi ayat seterusnya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Tuan-tuan ambil perhatian. Ini kalau tuan-tuan tak perlu tengok kalau tafsir. Kalau tuan-tuan faham secara harfan biharfin pun sudah memberi satu semangat kepada kita untuk kita mengenangi balik dosa-dosa yang telah kita buat, dan kita berazam untuk kita bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi pastikan dosa-dosa itu diampunkan oleh Allah. Katakanlah wahai hamba-Ku yang telah memboros sewenang-wenang, janganlah kamu berputus asa, berputus harap daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampunkan semua dosa. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dikirim oleh Nabi SAW kepada Wahsy, kerana Wahsy merasa bahawa dalam ayat ini tidak ada syarat, maka ia pergi ke Madinah untuk masuk Islam. Abu Ailais telah meriwayatkan lagi dengan sanadnya daripada Abdullah bin Sufyan, Muhammad bin Abdul Rahman As-Sulaimi telah menulis surat kepadaku. Ayahku menceritakan kepadaku, saya duduk bersama Nabi di Madinah. Lalu ada seorang di antara mereka berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, man taba qabla mautihi bi nisfi yawmin taballahu alayhi. Faqultu anta sami'ta hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. فقال رجل آخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه. وقال آخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب قبل الغرغرة تاب الله عليه. Maksudnya, barang siapa yang bertaubat sebelum mati lebih kurang setengah hari, maka Allah akan memaafkan padanya. Lalu sahabat bertanya, benarkah engkau mendengar Rasulullah bersabda sedemikian? Maka jawab sahabat yang lain, ya. Tiba-tiba ada sahabat lain bertanya lagi, maka tiba-tiba ada sahabat lain berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bertaubat sebelum matinya sesaat, maka Allah memaafkan baginya. Kemudian ada yang lain berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bertaubat sebelum tercabut roh dari tengkorak, maka daripada tengkorok, maka Allah akan memaafkan baginya. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya pada hadis yang panjang ini ialah Allah Ta'ala ini Maha menerima taubat. Tinggal lagi jangan sampai kata apa, nyawa berada di halqum. Maksudnya kita hampir sudah dengan waktu nazak, sudah tahu kita tak bertaubat, itu sudah tidak diampunkan oleh Allah. Jadi kita gunakan, kita manfaatkan waktu segar inilah untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperbanyakkan amal ibadah. Jadi pada minggu depan tuan-tuan, kita akan sama-sama merayakan Idul Adha dan seterusnya. Bagi yang berkemampuan, kita dituntut untuk melakukan ibadat kurban, mengambil kira peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Ismail ketika mana ayah dia bermimpi, inni ara fil manam, sesungguhnya aku dah bermimpi dalam tidurku, anni azbahuka, sesungguhnya aku sembelih kamu, fanzur madza tara, maka cuba kamu fikirlah apa pendapatmu.
Kalau bapak kita dia bangun pagi dia cakap kita, "Oi, saya ingat tak cukup tanah kita lari." Kan? Bila bapak kita cakap, Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma la tara." Apa pendapat? Bapak telah bermimpi semalam aku sembelih. Maka apa jawabnya? Apabila dididik dengan didikan Islam, tuan-tuan, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapak, if'al ma tu'mar. Buatlah apa yang disuruh. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggolongkan kita, satajiduni insyaallah minas sabirin, di kalangan orang-orang yang bersabar. Jadi ambil kira peristiwa yang berlaku pada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, itulah yang kita laksanakan di ibadah korban pada setiap tahun. Jadi bagi yang berkemampuan, kita buat ibadah korban itu dan kita niatkan lillahi ta'ala. Jangan kita nak ibadat ni kita bangga-bangga untuk supaya disebut orang, bagusnya pakcik tu tahun-tahun dia buat ibadah korban. Di SG Kabota berapa? 2 ekor. Jadi alhamdulillah. Sekarang ini saya ingat sekolah-sekolah pun sudah ambil inisiatif untuk melakukan program ibadah korban. Dalam tahun 3 ekor. Tahun lepas 10 ekor. Jadi alhamdulillah perkembangan orang semua sudah nampak. Jadi dengan keuangan yang ada, jangan berkira lah. Dan dimaklumkan oleh pembekal sapi. Sapi pun mahal, tuan-tuan. Alasannya sebab petrol naik 20 sen. Jadi sapi naik 200. Ada kawan saya tu dia ambil peranan, bantulah. Dia tolong uruskan lembu di ladang tu. Jadi 2 minggu lepas dia pergi sana, dah buat perjanjian tetap sudah. Mau booking 30 ekor. Sudah tengok saiz lembu dan sudah gambar semua 2,801. Dan dia dah booking 30 ekor. Cikgu tahu juga. Dah booking 30 ekor, sampai masa nak pergi ambil 3,400. 600 dikasih naik, tuan-tuan. Inilah masalahnya orang Melayu. Dia tak berpegang kepada janji, tuan-tuan. Kita jangan anggap Allah ialah penipu. Tapi yang penting aku dapat untung 600 daripada janjian asal. Sebab ada lagi pihak lain yang datang dan menawarkan harga yang lebih tinggi. Dia sanggup merosakkan janji dengan yang pertama, kadang-kadang dia nak dapat untuk 600 setiap ekor. Jadi tuan-tuan darab dengan 30 ekor, dia dapat senang-senang 18,000. Tetapi tuan-tuan lupakan kita dengan hadis yang Nabi sebut, idza haddatha kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Bila bercakap dia bohong, apabila dia berjanji dia khianat ataupun dia mengkiri, dan apabila diberi amanah dia tidak laksanakan. Jadi ini termasuk dalam sifat-sifat munafik. Jadi tidaklah, wal'iyazubillah, mudah-mudahan kita tak termasuk. Biarlah Allah Ta'ala akan ganti dari sudut lain pula. Yang penting kita jangan nak merosakkan janji yang telah dibuat. Bukan dekat daripada kawah turun ke ladang, masuk dalam felda lagi, tiba-tiba boleh, tak kasih. Jadi tuan-tuan, di samping kita bincang bab taubat, kita tengok juga berkaitan dengan isu-isu semasa. Mudah-mudahan dalam keadaan kita cuba buat taubat yang taubatan nasuhan, kita juga berlumba-lumba untuk melakukan amal ibadah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, berburu-burulah kamu ke arah menuju keampunan daripada Tuhan kamu. Kalau kita terbaca kepada sejarah-sejarah tuan-tuan, Nabi SAW Allah Ta'ala sudah jamin dia ni jadi ahli syurga. Tetapi Nabi pun dia sentiasa membacakan istighfar, astaghfirullahalazim al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, pagi dan petang. Dan taubat, selalu bertaubat, hari-hari Nabi bertaubat. Itu yang sudah dijanji jadi ahli syurga. Yang jadi persoalan kita ni tuan-tuan,